Okey. Dah bersedia ke belum? Dah ambil dah buku teks, semua peralatan, buku latihan ke apa ke? Dah sedia dah? Dah. Okey, clear. Dah. Terbaik. Okey, sebelum tu kita buka majlis kita dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Okey. Okey. Hari ni kita akan belajar satu tajuk. Tajuk dalam bab akhlak Islamiah. Bab pelajaran yang ke-23. Khauf dan Roja. Pun saga tak jadi apa-apa. Tak apalah. Ada kawan kita yang nak join. Tapi dia tak dapat join. Handset dia ada masalah. Tak apalah. Okey. Okey, kalau kamu buka buku teks, kamu boleh buka muka surat 193. Pelajaran ni sikit saja. Jadi ustaz harap kamu semua dapat tumpu perhatian yang penuh lah. Dan kalau ustaz tanya tu, kamu jawab. Kamu respon lah. Okey, baik. Okey. Apa nak masuk? Kita bagi dulu, tak apa. Tak masalah Ustaz tak pakai dua app. Ustaz tak pakai handset dengan laptop. Dia jadi bergaung. Jadi Ustaz terpaksa pakai satu saja. Ustaz masuk buka macam tu lah. Tengok tak mana. Tu hati dah masuk dah. Okey, kelas Pak Jio. Dari Nazafirah, clear. Terbaik. Okey. Tak apa. Okey, ustaz ni lain lah. Gugup sikit lah ni. Gugup pula dah. Okey, Tak ramai orang, tak apa, kita buat cara tak ramai. Okey, hari ni kita belajar tajuk khauf dan roja. Khauf dan roja ni satu perkataan daripada bahasa Arab lah. Kalau siapa yang pandai bahasa Arab, dia akan faham. Bila sebut khauf, dia selalu dengar dah. Apa tu makna khauf? Roja pun sama. Okey, tak apa. Nanti kita akan belajar. Okey. Apa yang akan kita belajar pada hari ni? Ada 3 objektif yang ustaz nak kamu capai untuk hari ni. Ustaz kamu boleh tumpukan perhatian kepada 3 benda ni. Kemungkinan kalau dalam exam nanti, dalam periksaan nanti akan naik soalan-soalan yang macam ni. Okey. Yang pertama, ustaz nak kamu boleh menyebut maksud khauf dan roja dengan baik. Dengan baik ni maksudnya kamu tahulah maksud khauf dengan roja dari sudut bahasa dengan dari sudut istilah. Dia ada 2 benda. Kalau khauf dan roja ni ada 2 maksud. Dari sudut bahasa, khauf ni kan bahasa Arab. Kita akan belajar nanti. Okey. Kemudian yang kedua, ustaz nak kamu boleh jawab satu soalan kebat. Ataupun rangka satu jawapan tentang keperluan mengimbangi sifat khauf dan roja. Sekejap ustaz akan kaitkanlah apa kaitan khauf dengan roja ni, apa dia punya kaitan dan apa dia punya keperluan. Kita tak boleh kurang salah satu. Dua-dua kita perlu dalam kehidupan kita ni. Kita tak boleh kurang. Okey. Kan begini pula dah. Okey. Yang ketiga, ustaz nak kamu boleh menyenaraikan 3 hikmah. Jadi nanti macam biasalah. Ustaz akan tanya kamu. Berikan 3 hikmah. Jadi 3 orang lah. Setiap satu tu ustaz akan minta seorang bagi hikmah. Hikmah mengamalkan khauf dan roja dalam kehidupan. Okey. Sebelum kita mula masuk kepada tajuk kita, ustaz nak kamu tengok video ni dan kamu kaitkan dengan apa yang akan kita belajar nanti. Dalam usaha mencapai imuniti kelompok menerusi vaksinasi, kelompok individu takut jarum suntikan antara kumpulan yang perlu diberi perhatian khusus.
bukan niat menolak vaksin COVID-19, namun kerana ketakutan melampau terhadap jarum itu menyebabkan ada dalam kalangan mereka memilih untuk tidak mendaftar sebagai penerima. Justru ibu bapa dan kenalan rapat berperanan menenangkan individu berkenaan selain meyakinkan mereka akan keperluan mendapatkan pelalian. Wartawan Wan Zairul Azri, Wan Muhammad Sudin ada laporannya. Setiap individu mempunyai ketakutan masing-masing terhadap objek atau keadaan tertentu. Meskipun tidak mengetahui. Okey. Sebelum tu, macam mana? Okey tak? Kamu boleh dengar video okey tak? Elok ke tak elok? Boleh. Okey, elok. Dalam usaha mencapai imuniti yang perlu diberi perhatian, namun terhadap jarum menyebabkan sebagai penerima. Justru ibu bapa Okey, ni dia tentang vaksin lah. Ustaz terang sikit. Dia tentang vaksin, perasaan takut tu. Perasaan takut tu sampai orang tak nak terima vaksin. Bukannya dia ni salah seorang daripada golongan anti vaksin. Tapi dia punya ketakutan terhadap jarum tu, terhadap perkara tu menyebabkan dia takut untuk divaksin. Okey. Dia nanti Ustaz akan ada beberapa soalan lah. Selain meyakinkan Individu mempunyai ketakutan masing-masing terhadap objek atau keadaan tertentu. Meskipun tidak mengetahui apa puncanya, trypanofobia atau fobia terhadap jarum suntikan tidak hanya dialami kanak-kanak tetapi juga golongan dewasa. Bagi meredakan ketakutan itu, adalah perlu untuk ahli keluarga meyakinkan individu terbabit bahawa suntikan vaksin antara langkah pencegahan serta membina satu perlindungan kelompok daripada wabak. Ketakutan jarum tu saya tak boleh nak katakan jangan takut. Memang dia takut. Kan? Tapi ketakutan ni kalau kita boleh bantu dia, kita boleh bawa dia, kita boleh pegang tangan dia semasa dia sedang, ini orang yang rapat lah, kalau orang yang jauh tak boleh lah pegang kan. Kita boleh jaga, maksudnya reassure, that's the word, reassure and help to give support. Maksudnya kita kena yakinkan dia, kita kena tunjukkan dia benda-benda yang baik sahaja. Jadi jangan benda-benda yang negatif. Kalau tunjuk orang yang takut jarum, jumpa pula yang tengok pun takut jarum kan, yang tu pula menjerit, memang dia tak jadilah sebab dia negatif. Macam mana nak positifkan? Itu challenge. Apa yang penting ujarnya, daftar terlebih dahulu sebagai penerima vaksin. Dapatkan nasihat daripada pengamal perubatan semasa tiba giliran vaksinasi. Dan paling utama ketika ini, jangan dengar cakap-cakap atau mudah mempercayai maklumat tidak sahih yang hanya mencetuskan panik. Okey. Itu saja video untuk kita pada hari ini. Jadi Ustaz ada beberapa soalan. Yang pertama, ni soalan berkaitan dengan, ada kaitan dengan tajuk kita lah. Tadi dia punya video dia tu dia tentang apa? Dia tentang vaksin. Vaksin ni ada setengah orang dia ni takut jarum. Dia takut jarum sampai ketakutan dia tu menguasai diri dia. Tak ada apa perkara yang boleh mengimbangkan diri dia. Jadi dia perlukan satu dorongan. Dorongan ataupun pertolongan lah. Pertolongan daripada orang lain untuk meyakinkan dia. Dan menyarankan dia untuk ambil vaksin. Macam itulah. Okey, soalan yang pertama dekat sini. Apakah kesan terhadap tindakan seseorang apabila perasaan takut akan jarum itu menguasai diri? Jadi kalau kita takut sangat dengan jarum ni, apa yang akan kita lakukan? Apa tindakan kita? Selalunya lah. Apa yang kita buat? Kalau berdasarkan kepada video tu lah. Macam nak mengelak. Kita akan mengelak. Kita akan mengelak satu-satu perkara tu. Betul lah tu. Lagi apa lagi akan kita buat selain pada kita mengelak? Kita kalau boleh tak mau tengok langsung benda tu. Betul tak? Kita jadi fobia. Kita tengok jarum pun dah jadi ngilu dah. Hak tu lah kita punya ni kita. Kita rasa macam kita nak tengok benda tu pun dah tak boleh dah. Jadi kalau benda tu terlalu menguasai diri, kita tak boleh lah sampai kita jadi terlampau takut. Kita tak ada satu dorongan ataupun benda yang bantu kita untuk mengatasi ketakutan tu. Okey. Soalan kedua. Ustaz tanya pula. Kalau kita tengok berdasarkan kepada video tadi tu, dia takut jarum. Jadi apa yang
kita boleh buat untuk atasi ketakutan pada jarum tu? Contoh-contoh. Apa yang boleh buat? Ada contoh dah dalam video tu. Kuatkan semangat dia, tolong bagi kata-kata semangat. Betul. Tu antara kita punya langkah-langkah kita lah. Langkah kita sebagai macam ahli keluarga terdekat ni, kita cuba bagi dorongan. Kita jangan bawa benda yang lagi negatif dekat diri dia. Kita tak boleh bagi idea-idea yang apa? Macam ada orang duk kata jarum ni menakutkan, kalau hang cucuk tu boleh jadi bengkak apa semua. Jangan duk menegatifkan diri dia lagi. Kamu kena ada satu perkara yang positif. Sama lah juga dengan khauf. Kalau khauf saja kita ambil, tak boleh. Kita kena ada rojak. Rojak tu apa? Rojak tu perkara yang positif. Dia lebih kurang macam rojak ni mengharap. Harapan. Maksud rojak tu harapan. Khauf tu takut. Jadi bila mana kita ada harapan, kita dengan vaksin ni, kita bawa benda-benda yang positif. Kita kata cucuk ni sekejap je macam semutnya. Kan mak kita selalu kata, cucuk ni tak sakit pun, macam semut je. Jadi kita pun jadilah berani. Itulah antara salah satu cara. Kalau ambil khauf saja tak jadi. Kalau ambil rojak saja pun tak jadi. Contoh, kalau kita ni kita tak ada langsung perasaan takut dengan jarum. Kita pakai tibai je. Maksudnya apa dekat sini? Kamu ni tak cek dulu vaksin tu apa. Dia bagus hidup untuk kita. Kamu terus redah aja. Padahal benda tu belum dikaji. Kamu jadi sebagai sampel uji kaji. Kamu redah aja, kamu masuk je, tak boleh. Kamu ada juga perasaan orang panggil takut tu. Was-was. Ada juga, kena ada juga. Okey, itulah kepentingan seimbang antara dua perkara ni. Okey. Baik. Tadi jawapan kamu dah bagi dah lah tadi. Kat sini Ustaz, nanti Ustaz akan tulis dan Ustaz akan masukkan dalam grup lah. Okey, baik. Sekarang kita kembali kepada kita punya tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu khauf dan juga rojak. Apa yang dimaksudkan dengan khauf? Jadi dekat sini Ustaz bagilah maksud dari segi bahasa dengan dari segi istilah. Jadi kamu kena hafal. Ni Ustaz dah highlightkan dah perkataan-perkataan yang penting. Tak lagi Ustaz akan ada isi tempat kosong. Jadi kamu kena hafal lah maksud dia. Apa dia tu pengertian khauf? Dari segi bahasa, khauf ni ambil daripada bahasa Arab. Kalau kita tengok bahasa Melayu, takut. Dari segi bahasa, takut. Kalau istilah, khauf ni, khauf yang merujuk kepada pendidikan Islam ni, takut kepada kemurkaan dan juga azab. Takut kemurkaan, azab dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara kita menjauhi segala larangan Allah SWT. Kita takut kepada kemurkaan dengan azab. Okey. Boleh hafal? Boleh? Khauf ni. InsyaAllah. Boleh. Ustaz dah highlight dah. Okey. Pengertian rojak pula. Apa maksud rojak? Rojak tu maksud dia dari segi bahasa, harapan. Dari sudut istilah, mengharapkan apa? Kita mengharapkan redha Allah. Macam mana kita nak harapkan redha Allah ni? Dengan cara kita melaksanakan segala perintahnya. Okey. Dalam sesetengah perkara, okey, Ustaz nak bagi tahu sikit lah. Dalam sesetengah perkara, khauf tu kita kena lebih. Rojak nanti kita kena kurangkan sikit. Contoh, dalam satu situasi ni, kita nak melakukan maksiat. Contohnya, kita nak buat apa? Kita nak pergi mencuri. Ni Ustaz bagi contoh je lah. Kita nak pergi mencuri, jadi kita lebihkan perasaan khauf tu. Kalau aku mencuri ni, sebelum tu aku nak kena try dulu. Ambil tangan aku, ambil api. Aku try letak tangan aku dekat api. Sakit ke tak sakit? Kalau sakit tu, maksudnya ni kalau dekat dunia pun dah sakit dah, maksudnya dekat akhirat tu lagilah. Kita kena khauf tu lebih. Rojak tu kurang. Okey. Lepas tu, dalam setengah situasi pula, contohnya waktu kita sakit, kita kena lebihkan rojak dalam kita punya diri kita. Rojak ni apa? Harapan. Harapan. Jadi kita harap
kita ni segala amalan kita tu diterima Allah dan segala kita punya dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Tu kita punya harapan kita. Okey, boleh faham? Boleh hafal no? Boleh. Okey, nice. Boleh. Ustaz akan ada soalan. Soalan ni isi tempat kosong. Jadi Ustaz minta seorang lah. Okey, ni dia. Okey, baik. Tak boleh ubah pula dah, Ustaz. Tak apalah. Okey. Pengertian khauf dari sudut bahasa. Apa dia? Takut. Takut. Istilah takut apa dia? Takut kepada kemungkaran azab Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjauhi segala larangannya. Betul. Hak ni salah sikit dekat sini. Takut kepada kemurkaan, bukannya kemungkaran. Kemurkaan dan azab Allah dengan menjauhi segala larangan. Benda yang negatif, larangan. Okey. Pengertian rojak dari sudut bahasa apa dia? Harapan. Harap. Harap. Harap pun kalau kamu buh dalam periksa, Ustaz dah bagi dah. Dari sudut istilah, harap apa dia? Mengharapkan keridaan Allah dengan melaksanakan segala perintahnya. Betul. Bagus. Itulah maksud khauf. Jadi keyword tu kamu kena ambil, ingatlah. Jadi senang untuk kita mengingat dengan adanya keyword. Okey. Kita tengok kepada dalil nakli. Khauf dengan rojak. Okey. Daripada Al-Quran lah. Ni dalil daripada Al-Quran. Dalil nakli khauf. Okey, seorang ustaz minta baca. Ustaz minta Atirah ada? Balqis lah. Ustaz minta Balqis. Balqis baca ayat Quran ni. Baca sekali ayat Al-Quran tu. Baca sekali maksud tak apa. Fala la takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Okey, tak apa. Tenggelam. Okey, Ustaz bacalah. Maka tetapi takutlah kepada aku jika kamu memang orang yang beriman. Okey, tenggelam. Tenggelam timbul. Tak apa. Ustaz baca lagi sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap ada nak masuk. Minta maaf lah Ustaz pakai satu ni je. Keluar masuk dah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maksudnya apa? Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku. Maksudnya takut kepada mereka tu apa? Maksudnya adalah takut kepada makhluk-makhluk lah. Ni merujuk kepada makhluk-makhluk lah. Tak kira lah makhluk sama ada Allah, sama ada makhluk manusia ke, ataupun jin ke, setan ke. Jangan kita takut. Takutlah hanya kepada Allah. Kalau kita takut kepada selain daripada Allah, apa akan jadi? Apa tu? Kalau kita takut selain daripada Allah. Syirik. Syirik. Hak tu merupakan syirik. Syirik khafi. Syirik yang kecil lah. Jadi jangan takut kepada benda lain. Kita takut kepada Allah saja. Tapi janganlah macam ni pula. Janganlah contoh situasi sekarang ni, situasi tengah Covid kan. Dia kata, aku ni nak takut apa dengan Covid? Covid tu makhluk Allah juga. Tak kena dia punya konsep tu, tak kena. Tak betul. Tetap kena ada perasaan takut tu. Tapi kita perlu seimbang lah. Takut dengan Allah tu, memang kita takut dengan Allah. Tapi takut terhadap Covid tu sebagai langkah kita lah. Langkah kita untuk kita nak elak diri kita daripada kena kemudaratan. Kena takut juga, kena ada perasaan takut. Walaupun kita takut Covid, bukannya sebab apa? Untuk lindungi kita punya kesihatan diri kita sendiri. Okey. Jika kamu memang orang yang beriman, jadi kamu kena takut kepada Allah.
Okey, boleh. Baik. Kemudian kita tengok pula dalil nakli rojak. Dalil nakli rojak ni surah Sajadah. Ustaz bacalah. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Surah Sajadah juzuk yang ke-32 ayat yang ke-16. Maksudnya apa? Mereka menjauhkan diri dari tempat tidur dan sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut serta penuh harap. Penuh harap ni lah rojak. Penuh harap. Dan mereka mendermakan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka. Inilah harap ni rojak. Okey, ni dia punya dalil dia. Okey, kita tengok contoh. Contoh daripada Nabi lah. Berkaitan dengan khauf dan juga rojak. Okey. Contoh dia dalam buku teks ada 2 contoh dia bagi. Contoh yang pertama berkaitan dengan khauf dengan rojak. Kita tengok sikit dekat sini. Cerita Rasulullah SAW mendirikan solat sunat gerhana matahari dengan khusyuk. Nabi Muhammad SAW ni dia buat solat gerhana matahari. Pada sujud terakhirnya baginda menangis kerana berasa takut dengan Allah SWT menurunkan azab. Okey. Kita sekarang ni kalau waktu mana berlaku gerhana matahari, kan? Setengah daripada kita akan anggap waktu hanya sekadar fenomena alam. Tapi zaman orang dulu-dulu ni, kalau macam zaman Nabi apa semua, kalau jadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan, mereka akan mendirikan solat. Sebab apa? Sebab rasa takut. Pasal apa mereka takut dengan gerhana matahari ni? Kamu bayangkan, sebab antara petanda-petanda hari kiamat adalah berlakunya gerhana matahari. Tu antara petanda-petanda kiamat lah. Gerhana matahari, gerhana bulan. Tu petanda-petanda kiamat. Jadi, Rasulullah dia kata apa? Rasulullah merintih dengan bersabda, "Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka pada ketika aku ada bersama-sama mereka? Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka apabila mereka memohon ampun. Sekarang kami sedang memohon ampun kepadamu." Okey. Baik. Kalau kita tengok kepada dari sudut saintifik lah. Dari sudut saintifik. Contoh. Kamu bayangkan. Memang ada kajian lah. Ustaz dah tengok dah memang ada kajian. Bayangkan kalau gerhana bulan tu tiba-tiba. Bulan ni dia berhenti. Dia berhenti. Dia halang matahari. Jadi cahaya tak kena pada bumi ni. Apa akan jadi kepada bumi? Gelap. Gelap gelita satu hal. Satu lagi, tumbuh-tumbuhan ni macam mana dia nak hidup kalau tak ada cahaya? Tumbuhan-tumbuhan pun akan mati. Sebab dia perlukan kepada cahaya. Jadi dunia ni sebelum berlakunya kiamat akan ada 40 hari. 40 hari tu memang gelap. Jadi memang kita kena takut lah. Tiba-tiba bumi ni pakat jadi gelap apa semua kan. Kemungkinan kalau kata bulan tu dia asyik duduk lindung matahari je, tengok-tengok sampai 40 hari, berlakulah kiamat. Kiamat besar. Itulah antara ketakutan Nabi. Walaupun Nabi ni seorang yang maksum. Dia tak ada salah apa. Tapi dia tetap ada perasaan khauf. Takut tu. Takut kepada Allah tu memang ada. Khauf tu memang perlu ada pada setiap diri kita. Rojak pun perlu ada untuk imbang perasaan khauf tu. Okey. Contoh yang kedua. Kita tengok pula. Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menziarahi seorang lelaki. Tadi khauf tu lebih. Rojak tu kurang sikit. Sekarang ni kita tengok pula. Rojak tu lebih. Khauf tu kurang. Okey, ni contoh dia. Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menziarahi seorang lelaki yang sedang terlantar. Terlantar ni maksudnya dia sakit lah. Dia sedang terlantar, dia sedang sakit. Rasulullah SAW bertanya tentang perasaannya ketika itu. Jadi Rasulullah ni dia pergi melawat orang sakit dan dia bertanya lah. Okey. Dia tanya, apa perasaan hang ketika ni?
Jadi lelaki tu jawab apa? Lelaki itu memberitahu baginda bahawa dia sangat mengharapkan rahmat Allah SWT dan berasa sangat takut akan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Tu nampak tu. Harapan dia harap agar Allah bagi rahmat kepada dia. Dan dia sangat takut dengan dosa yang pernah dia dilakukan. Jadi apa baginda kata kepada dia? Baginda Rasulullah SAW kata apa? Ni dia punya hadis dia. La yajtami'ani fi qalbi abdi fi misli hadha al-mautini illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Apa maksudnya? Tidak berhimpun kedua-duanya dalam hati seseorang hamba Allah pada ketika itu melainkan Allah SWT memberikan apa yang diharapkan dan menyelamatkannya daripada apa-apa yang ditakutinya. Jadi kalau kita ada perasaan khauf dan kita ni ada harapan kita, Allah akan menyelamatkan kita daripada apa yang kita takut tu. Kalau kita takut kepada api neraka, insya-Allah Allah akan mengampuni kita lah. Insya-Allah. Tapi kita kena buat amal lah, buat amal kebaikan, jangan tinggal. Okey. Kalau kita ada perasaan rojak saja, tak ada perasaan khauf, apa akan jadi kita? Kan kita tahu Allah ni maha pengasih, maha pengampun, lagi maha penyayang. Jadi kita ni takkan jadi manusia lah. Kita anggap kita buat semua dosa maksiat ni Allah akan ampun. Jadi tak kenalah konsep macam tu, tak boleh. Okey. Baik. Ni spektrum ilmu. Cara kita nak memperoleh khauf. Okey, ada orang masuk tak? Mana dia bilang? Tak apalah. Okey. Cara memperolehi khauf. Yang pertama, dia ada 4 cara. Kita bergaul dengan ulama dan para solihin. Sentiasa mengambil iktibar daripada kisah kaum terdahulu. Sentiasa bertaubat, sentiasa mengingati mati. Jadi cara kita nak peroleh perasaan takut ni, kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Jadi perasaan takut tu akan datang. Dia akan ceritalah. Macam-macam lah bila kita duduk dengan orang soleh ni. Kita tengok dia punya cara dia dan dia juga cerita kepada kita tentang apa yang terjadi dekat api neraka, keadaan dalam api neraka tu, orang-orang dia macam mana. Jadi kita akan mai perasaan khauf, perasaan takut. Sentiasa mengambil iktibar daripada kisah kaum terdahulu. Contohnya kaum Nabi Lut. Nabi Lut yang mana bumi diterbalikkan sebab mereka melakukan hubungan sejenis. Jadi kita kena ambil iktibar lah. Kita takut Allah akan buat kita jadi macam tu. Janganlah. Okey. Kemudian kita juga kena sentiasa bertaubat. Sentiasa bertaubat. Tiap malam sebelum tidur, taubat. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bila mati tu akan datang. Tu sentiasa mengingati mati. Okey, cara memperolehi rojak macam mana? Kita kena bermujahadah menentang hawa nafsu. Kita kena lawanlah hawa nafsu kita. Hawa nafsu ni selalunya dia nak benda yang tak elok. Jadi kita kena lawan. Okey, antara jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Kena ingatlah tu. Okey. Kemudian melaksanakan amal ibadah dengan penuh kesungguhan dan istiqamah. Jadi kita perlu melakukan ibadah lah di samping kita berharap kepada Allah. Kita juga perlu lakukan amal ibadah dengan penuh kesungguhan dan juga istiqamah. Jadi kita tak boleh berhenti saat buat. Kita kena buat selalulah. Kena istiqamah. Jangan duk tinggal. Amalan yang paling baik adalah amalan yang istiqamah. Kalau kita buat banyak-banyak amalan dalam satu hari, tu tak terbaik lagi. Yang lagi baik walaupun benda tu kecil, kita buat istiqamah. Tu paling baik. Okey. Kemudian yang ketiga, tidak berputus asa dengan merayu dan merintih kepada Allah SWT. Jadi bila kita berdoa tu ataupun kita berharap tu, kita buat sungguh-sungguh. Kita doa sungguh-sungguh. Dengan kalau keluar ayat mata tak apa, walaupun kita berlakon. Tak ada masalah. Okey. Baik. Konsep khauf dan rojak yang seimbang. Ni konsep lah.
Konsep dia ada 6 konsep. Ada 6. Jadi kalau dalam periksa ada keluar macam ni, kamu jawab. Tengoklah kepada soalan dia nak 2 ke 1 kan. Kamu tengok salah satulah. Ustaz dah highlight kan dah. Yang pertama kita tengok konsep of. Rasa takut kepada Allah SWT hendaklah diiringi dengan tindakan yang selari dengan syarak. Jadi kalau kita takut saja tu tak jadi. Takut tapi kita tak lakukan apa-apa, tak jadi. Kita kena sertakan dengan tindakan kita. Tindakan kita tu kita tak boleh ambil jalan shortcut. Kita kena ikut kepada syarak. Quran dan sunnah. Kita tak boleh. Contoh, kita kita nak jadi orang yang berilmu. Nak jadi orang yang berilmu, kita suruh kita buat macam mana? Kita nak dapat ni lah. Contoh Ustaz bagi mudah lagi. Kita nak dapat satu-satu ijazah. Nak dapat satu-satu ijazah ataupun kita nak dapat ni kita suruh orang lain tolong buat bagi. Tak boleh lah. Kita kena buat cara yang betul. Cara yang betul. Yang selari dengan syarak. Jangan kita menipu lah. Kalau menipu tu tak boleh. Okey. Yang kedua, seseorang yang mengharapkan keridhaan Allah SWT hendaklah melakukan amal ibadah dan menjauhi perbuatan maksiat. Kalau kita berharap kepada Allah Ta'ala tu, kita mestilah lakukan ibadah. Di samping ibadah yang kita lakukan tu, kita kena tinggal dan jauhi semua maksiat yang kita buat. Okey, kemudian kita jadikan ganjaran syurga tu sebagai motivasi untuk kita dekatkan diri kepada Allah. Bukan kita tak boleh mengharapkan balasan. Kita boleh juga. Kita ambil syurga tu sebagai motivasi kepada kita. Hak tu boleh. Tak ada masalah. Okey. Kemudian perasaan khauf terhadap balasan mereka menjadi benteng kepada keinginan melakukan maksiat. Jadi khauf ni lah. Perasaan takut tu dia jadi sebagai benteng lah. Benteng daripada kita melakukan maksiat. Okey, kemudian perasaan rojak akan mendorong seseorang untuk berlumba-lumba melakukan ibadah tanpa putus asa terhadap rahmat Allah SWT. Jadi rojak. Bila-bila kita berharap kepada Allah tu, kita akan buat benda tu dengan bersungguh-sungguh. Kita akan berlumba-lumba lah buat ibadah tanpa ada putus asa. Kemudian yang keenam, khauf dan rojak hendaklah berpaksikan husnuzon kepada Allah SWT. Husnuzon ni apa? Kalau kata kita ni berharap kepada Allah SWT, kalau Allah tu tak bagi, kita kena husnuzon. Kita kena bersangka baik. Husnuzon ni sangka baik. Kita kena sangka baik. Mesti Allah membalaskannya dengan benda yang lebih baik daripada kita. Mungkin benda tu tak elok untuk kita. Jadi Allah tak bagi. Allah akan bagi benda yang lagi baik untuk kita. Ni daripada Syekh Abdul Somad lah. Syekh Abdul Somad dalam kitab Siyarus Salikin. Tu konsep khauf dengan rojak yang seimbang. Okey. Ni kata kunci lah. Ustaz bagi kata kunci. Takut tindakan. Tadi apa? Siapa yang ingat? Ustaz bagi kata kunci. Siapa yang boleh sebut? Takut tindakan. Siapa boleh sebut ayat yang penuh? Ni keyword je Ustaz letak. Ada tak? Okey. Ustaz pilih Atirah lah. Atirah. Takut tindakan. Ni tadi Ustaz bagi ni keyword. Tak apalah Ustaz bagi sikit. Tu. Ustaz bagi setiap satu ni ada keyword. Takut mestilah disertakan dengan tindakan. Redha hendaklah macam mana? Hendaklah melakukan amal ibadah dan menjauhi maksiat. Syurga sebagai motivasi. Okey. Ni Ustaz dah bagi dah ni. Keyword-keyword lah. Khauf untuk benteng daripada kita lakukan maksiat. Lumba-lumba. Lumba-lumba melakukan ibadah tanpa putus asa. Lumba-lumba melakukan ibadah rojak ni. Okey. Khauf dan rojak kita perlu husnuzon. Husnuzon. Berpaksikan husnuzon. Okey. Boleh? Cuba seorang. Takut tindakan. Buat ayat yang penuh. Atirah. Cuba.
Rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah diiringi dengan tindakan yang selari dengan syarak. Tu dia. Memang hafal lah. Baguslah. Redha ibadah maksiat. Siapa pula? Okey. Ustaz bagi keyword je ni. Kamu cuba sebut dalam perkataan yang penuh. Redha ibadah maksiat. Ustaz minta orang lelaki pula lah. Ustaz minta Syekh siapa tu? Syekh Azim. Syekh apa nama dia? Syekh Azim Adwa. Cuba boleh tak? Redha ibadah maksiat. Okey. Okey. Tu, redha. Mengharapkan keredaan Allah, hendaklah melakukan amal ibadah dan menjauhi maksiat. Jadi kamu boleh tengoklah nanti. Kalau kamu nak hafal nanti, kamu tengok kepada keyword ni. Tak apalah. Teruskan je lah. Okey. Sekarang ni Ustaz ada satu soalan kebat. Soalan kebat ni. Ni Ustaz bagi satu petikan lah. Aku seorang pendosa, begitu banyak dosa yang telah aku buat. Adakah Allah akan mengampuni dosa aku? Berdasarkan petikan ini, apakah tindakan yang sewajarnya diambil oleh remaja yang macam ni? Macam mana dia nak buat? Apa isi dia? Solat taubat. Solat taubat. Boleh juga. Solat taubat boleh juga. Okey. Yang pertama isi dia khauf. Contoh kamu pilih khauf. Solat taubat pun boleh juga. Solat taubat. Kemudian huraian yang kedua, macam mana kamu nak buat? Macam mana? Contohlah. Kan? Ni contohlah. Contohnya kamu buat macam mana? Kamu melakukan solat taubat sebelum tidur. Bolehlah Ustaz bagilah markah. Isi solat taubat. Tindakan yang kita buat adalah dengan kita solat taubat. Contohnya kita taubat sebelum kita tidur. Kemudian yang kedua macam mana? Huraian lengkap macam mana kita nak buat? Huraian lengkap ni. Selalunya orang pakai perkataan apa? Oleh itu. Kesannya. Oleh itu selalunya orang pakai untuk kesimpulan. Kesannya. Kalau kita solat taubat, apa kesan dia? Dosa kita akan diampunkan. Boleh. Betul. Bagus. Boleh. Dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Boleh. Maka betul tak kesimpulan? Kesimpulan ni paling senang sekali. Jadi soalan kebat ni memang mudahlah kita nak dapat markah. Kesimpulan kita pakai yang kamu kata tadi. Oleh itu, akhir sekali, kesimpulannya, boleh belakalah. Kesimpulannya, kita mestilah, kamu kena ni lah, kamu kena sertakan, kita mestilah tu pun boleh jadi sebagai kesimpulan. Bila Ustaz tengok ada poin kita mestilah tu, kira kesimpulan dah. Kita mestilah sentiasa apa? Seorang kesimpulan, cuba. Balkis, cuba. Sentiasa bersifat khauf. Apa? Oleh itu kita mestilah selalu apa? Selalu mengamalkan sifat-sifat khauf. Khauf dalam diri kita. Dan juga kita mesti menyeimbangkannya dengan raja. Raja untuk mendapat syurga Allah. Boleh juga tu. Kalau yang mudah-mudah tu untuk boleh syurga Allah, bolehlah Ustaz bagilah markah. Okey. Ataupun jawapan-jawapan yang sesuai lah. Boleh belakang. Baik. Hikmah. Okey.
Hikmah khauf dengan rojak. Okey. Tadi kita dah belajar anda khauf dengan rojak. Jadi kenapa penting khauf dengan rojak ni? Jadi dekat sini ustaz bahagi kepada 3 lah. Kenapa penting untuk sifat khauf dengan rojak ni kepada individu, keluarga dengan masyarakat. Kalau individu ni kenapa penting sifat khauf dengan rojak? Kenapa pentingnya takut dengan harapan tu? Sebab apa penting? Bagi mengelakkan kita melakukan dosa. Boleh. Bagus. Tu individu. Kalau keluarga? Keluarga pasal apa pentingnya khauf dengan rojak tu? Kita kena bila mana ada perkataan keluarga, masyarakat tu kamu kena sertakan dekat situ. Contohnya kita anggap diri kita sebagai seorang anak. Jadi apa hikmah khauf dengan rojak? Hikmah dia supaya kita tidak menjadi seorang anak yang derhaka. Jadi kita perlu ada perasaan takut lah. Takut dekat situ. Okey. Kalau masyarakat macam mana nak buat? Masyarakat macam mana? Kita mesti ada dalam perkataan kita tu tentang masyarakat. Contohnya apa? Masyarakat contoh macam mana? Atirah. Boleh tak? Masyarakat. Tak apa, ustaz bantulah. Masyarakat. Contohnya kita mestilah ada perasaan khauf untuk kita takut. Untuk kita takut diri kita terjebak dalam perbuatan jenayah yang boleh mengundang ketidaktenteraman masyarakat. Tu boleh juga. Khauf perlu ada. Supaya negara kita ni tak jadi kacau bilau. Boleh berlaku tu. Mesti kita ada kaitan, kena ada kaitan dengan masyarakat. Tu kalau dia ada perkataan individu lah. Apakah hikmah sifat khauf dan rojak terhadap individu, keluarga atau masyarakat? Jadi kita kena kaitkan lah dekat situ. Okey. Dekat sini dia ada, ustaz akan bagi video je lah. Ustaz akan bagi video hikmah secara umum. Khauf dengan rojak, sifat khauf dengan rojak. Okey, video fortune minit Okey. Ni antara hikmah dia. Melahirkan insan yang sentiasa mengingati Allah dalam setiap keadaan. Jadi kalau kita nak buat apa-apa sesuatu sekalipun, kita akan ingat kepada Allah. Kalau kita nak buat maksiat ke, kita nak buat kebaikan ke, kita akan ingat kepada Allah lah. Kita ingat kata Allah tu ada. Bukannya kalau kita kata, kalau kita ni duduk bersembunyi, Allah tak nampak. Bukan macam tu. Okey. Kemudian hikmah khauf dengan rojak apa lagi? Melahirkan insan yang bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan kerana yakin Allah melihat dan menilai perbuatannya. Inilah dia punya hikmah dah. Okey. Kemudian yang ketiga, ni secara umum je tau. Hikmah yang bagi dalam buku teks tu secara umum. Kebanyakannya lah. Macam sebelum ni lah, tajuk yang sebelum ni umum juga. Kalau dalam buku teks. Tapi kalau kita tengok kepada soalan, memang akan ada spesifik. Dia akan spesifik kepada individu, masyarakat dengan keluarga. Okey. Kemudian yang ketiga, mendidik insan agar sentiasa menjauhi larangan Allah kerana takut akan kemurkaannya.
Mana spektrum ilmu tadi? Okey, ni kita tengok sikit spektrum ilmu. Ayat dia tak apa je lah. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Maksudnya, sesungguhnya dalam kalangan kamu yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Maksudnya apa? Kalau kita ni seorang yang bertakwa, kita mestilah ada perasaan khauf dengan rojak tu. Jadi benda tu tak boleh kita tinggal lah. Okey, sekarang ni kita akan jawab sedikit quizzes lah. Ada berapa orang je pun, ada sikit orang je, tapi tak apalah. Ustaz buat jugalah quizzes. Kita akan main sikit quizzes nah. Minta maaf lah Ustaz, tak ramai. Okey, kamu boleh buka quizzes. Saya tak berapa nak sihat. Okey. Okey. Ada berapa orang je kita ni? Kamu boleh masukkan kod lah. 452303. Masukkan kod ni. Bolehlah Ustaz bagilah 452303. Internet tak ada. Internet tak ada. Buka ni, buka quizzes. Sana ada. Disconnect. Ini tak apa jadi. Banyak lupa pula dah. Okey. Minta maaf tadi Ustaz disconnect. Ya. Okey, kamu boleh masukkan nombor kod ni. 452303. Kat sini tak boleh sentuh. Ustaz tak boleh nak ubah. Tak apalah, biarlah. Tak boleh nak ubah pula dah. Okey, semua masuklah. Berapa orang ada? 2 orang je. Ada tinggal berapa orang dah? Ada 5 orang. Okey. Okey, Ustaz bagi semua lah. Tapi jawablah Ustaz, nak tengok siapa yang hampa faham ke tak. Berapa orang? Banyak tu je. Daripada 5 orang, 3 orang, 4 orang. Boleh lah. Okey, tak apa. Ustaz bagi masa sampai bagi masa berapa noh? Minit lagi lah. Okey, tak apalah, mula trailer noh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz bagi masa kamu jawab sampai 10 pukul jam ni kan. Yang Ustaz rakam ni sampai pukul sampai 1 jam lah. Okey, tak apa, sampai 10 minit lagi. Okey, Ustaz mula.
okey. Atirah line slow ke? Line slow ke Atirah? Habis dah jawab? Oh, line slow. Okey. Boleh. Kamu boleh habiskan tak? Oh, sekarang ni Ustaz pun tak tahulah. Yes pun masalah, Selcom pun masalah. Ustaz punya internet yes ni tak ada langsung ni. Tak ada internet langsung. Tak tahulah pasal apa. Tak. Oh, tak apalah. Okey. Ni Ustaz ada berita baik lah untuk kamu. Jadi disebabkan sikit saja yang masuk hari ni. Ni berita baik untuk kamu semua. Siapa yang masuk untuk hari ni, tak kira lah rank ke berapa pun, PM Ustaz lepas ni. Boleh? Boleh. Okey. No problem lah. Ni kelas terakhir Ustaz lah. Minta maaf lah. Ustaz pun bercampur perasaan sikit. Macam-macam lah. Ada duk fikir benda ni, duk fikir benda lu. Biasalah. Kelas-kelas kan. Okey. Kita tengok sikit jawapan kamu ni. Ni ramai yang betul lah. Semua boleh kata semua betul. Tak ada yang salah. Yang salah yang ni. Konsep khauf dengan rojak. Mungkin kamu tak apa faham lah tadi yang Ustaz bagi tadi ni. Tak apa. Okey. Okey, jawapan yang mana? Berikut adalah konsep khauf dan rojak kecuali rasa takut kepada Allah tetapi tindakan tidak selari dengan syarak. Mengharapkan keridhaan Allah dengan melakukan amal ibadah dan ganjaran syurga motivasi. Dua ni memang ni jawapan dia. Rasa takut kepada Allah tetapi tindakan tidak selari dengan syarak. Ni bukan konsep. Ni konsep yang salah lah. Bukan konsep yang betul. Konsep ni maksudnya apa? Konsep ni maksudnya asas. Asas sifat khauf dengan rojak tu apa? Asas yang betul lah, bukan asas yang salah. Ni jawapan yang salah. Jadi kamu bulatkan. Sebab dia ada perkataan kecuali ni. Jadi kalau ada, kamu memang tak ada lah. Zaman kamu tak ada lah soalan ABC. Kalau ada kecuali, kamu kena baca betul-betul dia punya soalan dia. Banyak orang kena trick yang ni lah, kecuali ni. Memang banyak orang kena trick. Okey. Cara mendapatkan rojak. Cara dia macam mana? 3 orang salah, 3 orang betul. Setengah-setengah lah, half-half. Sentiasa bertaubat. Bermujahadah menentang hawa nafsu, mudah berputus asa. Mana satu jawapan dia? Mana satu jawapan dia? Mana satu? Bermujahadah menentang nafsu. Cara mendapat ni lah jawapan dia, bermujahadah menentang nafsu. Sentiasa bertaubat ni dalam apa dia? Dalam cara mendapatkan apa? Mendapatkan khauf. Mendapatkan khauf sentiasa bertaubat. Mudah berputus ni memang out dah soal jawapan dia. Okey. Sentiasa bertaubat ni dalam khauf. Cara mendapatkan perasaan takut tu macam mana kita nak dapat? Dengan sentiasa bertaubat lah. Bermujahadah menentang hawa nafsu ni. Cara kita nak dapat perasaan rojak. Rojak tu harap. Okey. Ni ada seorang salah. Perasaan rojak akan mendorong seseorang untuk berlumba-lumba melakukan ibadah tanpa putus asa. Ni sambungan ke? Ada isi tempat kosong ni. Tanpa asa putus asa terhadap rahmat Allah. Okey. Ni antara berikut yang manakah bukan akibat sifat tidak bersifat khauf dan rojak? Ni soalan biasalah ni. Ni siapa yang kena trick? Saya tak tahulah. Kita punya waktu kita pun tinggal sikit lagi. Tak apalah. Okey. Dah. Jadi kamu 5 ni kamu PM Ustaz. Jangan lupa. Okey, Ustaz minta seorang. Nur Ain Natasha. Ustaz minta Natasha pula. Aini ke Natasha ke? Hampa dua lah. Rumuskan apa yang kita belajar hari ni. Perasaan sifat khauf dengan rojak ni. Kita mestilah. Macam mana?
Okey, Natasha. Cuba rumuskan Ya. apa yang kita belajar hari ni. Kenapa penting perasaan khauf dengan rojak ni? Ataupun ain lah. Aini. Nur aini. Balkis tak? Saya guna format saya. Tak apa lah. Tadi terputus. Tak apa. Oh, patutlah. Okey, tak apa. Sikit je hari ni. Berapa orang je. Aduh, tak apa lah. Ustaz pun tak apa lah. Jadi perasaan khauf dengan rojak ni akan ada pada setiap orang yang bertakwa lah. Kalau kita ni seorang yang beriman, kita kena ada perasaan khauf dengan rojak ni. Benda tu tak boleh hilang salah satu. Kalau tak ada khauf saja, tak ada rojak saja, tak guna. Kita akan jadi seorang yang sangat takut tanpa melakukan apa-apa tindakan. Kalau kita terlampau takut, kita nak solat pun kita rasa takut. Macam mana tu? Nak solat pun tak jadi. Jadi lemah, jadi lembek lutut. Jadi lembek lutut. Tu kalau perasaan khauf menguasai, tak boleh. Kita kena imbang dia. Imbang dia dengan perasaan rojak. Rojak kita kena harap. Kita kena ada harapan dekat situ. Kita harap apa? Harap keredaan Allah. Kita solat ni kita kena harap. Okey, kita harap dengan kita solat tu kita dapat rahmat, kita dapat pahala. Okey. Boleh? Boleh Ustaz. Okey, semua ni kelas 4 ST kan? Tak ada 4 J kan? Ada Pak Ju. Ada 4 J. Oh, Nur Aini. Okey, terbaik. Kamu lah? Oh, Atira Azman. Oh, la ilaha illallah. Okey. Ustaz tak apa kena doa lah. Okey, memang terbaik lah Atira Azman ni. Memang selalu join Ustaz punya kelas. Nanti PM Ustaz. Okey, ni pun kelas terakhir Ustaz lah. Ustaz pun jadi agak gugup sikit lah. Biasalah kan. Kelas terakhir ni dia jadi... tak apalah. Lepas ni mungkin kita jumpa dekat luar je lah. Ustaz tak pi lah sekolah sekolah ayat hangat tu. Tak tahulah. Wallahualam lah. Pi ke tak pi. Doa je lah. Okey, terima kasih banyak-banyak lah. Dan minta maaf kalau ada kekurangan tu datang daripada diri Ustaz, dan kelebihan mai daripada Allah. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah wa suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey. Kamu dah boleh left. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Terima kasih pada yang join kelas Ustaz. Jangan lupa PM. Okey. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.